Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ingin saya berkongsi sedikit pengalaman saya, sedikit saja pengalaman saya mempelajari, membaca Al-Quran. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat memberi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Andai ada yang kurang membaca Al-Quran ataupun macam jauh daripada Al-Quran, dapat menjadi motivasi untuk membaca Al-Quran dan kerap membaca Al-Quran. Ni sebab sekarang ni kita susah nak bagi alasan Al-Quran sebab Al-Quran ada dalam phone dan mudah saja untuk kita boleh baca selalu. Ya, baik. Pengalaman saya membaca Al-Quran boleh saya katakan ada dua fasa. Fasa pertama zaman saya kecil-kecil dulu, zaman tadika, darjah 1, darjah 2, tahun 70-an. Ada geng ke? Okay, di mana saya tidak pergi sekolah agama, tidak pergi tadika agama. Sebaliknya, ayah dan ibu saya lah yang memanggil ustaz, ustazah ke rumah untuk ajar membaca Al-Quran dan juga perkara-perkara asas yang disebut sebagai apa? Fardu Ain. Okey. Jadi ketika itu buku Iqra tak ada, yang ada Muqaddam. Ada sezaman dengan saya kan membaca Muqaddam dan bila dah baca akhirnya sudah khatam. Bukan khatam Quran, khatam Muqaddam je. Maka khatam Muqaddam je macam dah rasa hebat. Tetapi sayang sekali selepas itu saya tidak lagi membaca Al-Quran. Kecuali surah Al-Fatihah, Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad yang saya baca ketika solat ya. Dan itu fasa pertama saya. Fasa kedua apabila saya berumur lebih kurang 24, 25 tahun, bila alhamdulillah ada kesedaran diri saya untuk nak belajar balik Al-Quran ya. Dan saya duduk di Bangsar. Saya pergi solat berjemaah di masjid di Bangsar ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan selepas solat subuh, saya perhatikan di penjuru masjid ada sekumpulan orang, 5-6 orang yang sudah agak berumur, yang sedang duduk bersama dengan imam 3 masjid ya. Masjid tu ada imam pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga tu yang paling muda. Dan mereka sedang duduk. Pada satu pagi saya memberanikan diri menghampiri dan buat apa tu? Kan, cik sibuk budak ni. So tengok mereka sedang mempelajari Al-Quran. Maka saya pun memberanikan diri untuk nak join sama, nak belajar juga. Okey, jadi belajar dan imam 3 tu ataupun ustaz beliau dengar dulu baca Fatihah macam mana, baca 10 ayat pertama surah Al-Baqarah macam mana. Ish kena ulang kaji ni. Jadi saya pun belajar bersama beliau, ulang kaji balik hukum-hukum tajwid, ulang kaji cara-cara sebutan ya. Jadi mana hari-hari yang saya cuti, saya tidak membuat penerbangan, saya pun pergi ke masjid, solat subuh dan setelah itu saya pun belajar membaca Al-Quran bersama dengan kumpulan itu. Dan dalam kumpulan itu yang 5-6 orang tu, saya inilah yang paling muda. Umur 24, 25 tapi paling muda. Yang lain-lain itu yang hampir bersara atau sudah bersara. Okey. Jadi saya belajar beberapa bulan sehinggalah imam ketiga itu beliau transfer ke Kedah, beliau orang Kedah. Jadi setelah itu saya tidak lagi tu, saya belajar membaca Al-Quran. Meneruskan apa yang saya telah belajar dengan ustaz tersebut ya, sebab telah belajar tentang hukum tajwid, telah belajar tentang cara-cara sebutan, cuma kena selalu praktis, selalu berlatih. Sebab kalau kita berhenti, kalau kita tinggalkan akan berkarat dan kena ulang balik ya. Jadi ini saya nak kongsikan supaya seandainya di kalangan para penonton ada yang dulu kecil-kecil dah belajar tajwid tapi sekarang dah berkarat dan tak nak baca Al-Quran. Okay? Jadi ayuh kita belajar ya. Jangan kerana faktor umur kita pun masa macam tak naklah belajar. Ayuh kita belajar Al-Quran supaya kita dapat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini banyak keutamaannya. Saya kongsikan satu ayat Quran dan 2 hadis ya. Sekadar itu. Baik, ayat Quran pertama yang saya nak kongsikan ialah surah Fatir, surah nombor 35, ayat nombor 29 dan 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yasluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang lazim membaca kitabullah, yang ini kitab Allah, yang ini Al-Quran. Wa aqamus salata, dan mendirikan solat.
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan daripada rezeki yang Allah kurniakan, apa yang Allah rezekikan pada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka ni mengharapkan satu perniagaan yang tidak ada kerugian. Sambung ayat 30. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka daripada karunia-Nya, daripada keutamaannya. Innahu ghafurun syakurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha berterima kasih. Jadi ayat ini menerangkan 3 perbuatan yang ia adalah satu umpama, satu perniagaan yang tidak ada kerugian. Bahkan Allah akan sempurnakan pahala, Allah akan menambahkan pelbagai kurniaannya kepada kita, ya, iaitu ialah lazim membaca Al-Quran, mendirikan solat dan banyak bersedekah. Okey, yang ini ayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian kita ada hadis Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi, hadis nombor 2835 yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabillah, yang ini Al-Quran, "falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah," maka baginya satu kebaikan, di mana kebaikan itu pula diganda menjadi 10. Okey. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak berkata yang alif lam mim tu satu perkataan, tapi satu huruf. Sebaliknya, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi tuan-tuan bayangkan ya, setiap huruf yang kita baca bila kita sedang mengaji Al-Quran itu, kita mendapat pahala, kita mendapat kebaikan yang kemudiannya digandakan sehingga menjadi 10. Demikian besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Satu lagi hadis yang saya nak kongsikan ialah hadis daripada Sahih Muslim nombor 1337. 1337. Hadis yang panjang, saya baca yang rangkap yang pertama saja, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran," bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacakanlah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada orang yang lazim membacanya. Ya, jadi ayuh kita lazim membaca Quran. Kalau tak tahu tajwid, ayuh kita belajar. Kalau dulu zaman kecil-kecil dah belajar tajwid, tapi sekarang macam dah berkarat, tak apa, kita belajar juga. Tapi kalau rasa boleh lagi baca, ayuh kita praktis berlatih. Dan di sini ingin saya betulkan perkataan ataupun ajaran sebahagian, bukan semua, sebahagian agamawan yang mungkin niat mereka baik, tetapi mereka seolah-olah menakutkan orang ramai daripada membaca Al-Quran, di mana mereka berkata, kalau baca Al-Quran ni dengan tajwid salah, akan dapat dosa. Dengan cara sebutan yang salah, akan dapat dosa. Lalu orang pun akhirnya langsung tak nak baca Quran. Padahal dia tahu, tapi kena polish lah. Dah berkarat sekarang, kena polish. Of course, kena berlatih. Kita tak boleh sampai kemahiran membaca Al-Quran. Mesti kita berlatih kan. Jadi selagi tak berlatih, tapi nak berlatih macam mana? Sebab bila berlatih tu sudah tentu ada yang betul, ada yang salah. Lepas tu dapat dosa. Macam mana ni? Sampai-sampai ada seorang ustaz selebriti tu, ada video YouTube-nya yang berkata, bila baca surah Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia, tentang hukum baca surah Yasin pada orang meninggal dunia itu ada perbincangannya, tapi itu kita letak tepi. Tapi yang saya nak sampaikan ialah, dia sendiri ajar dalam videonya itu, kalau baca surah Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia, pastikan tajwidnya betul. Kalau baca tajwid salah, dosa semua nak dapat kat orang mati tu. Sampai begitu sekali. Padahal dalam hal ini terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW. Baik, saya baca sebentar.
Sahih Muslim, hadis nombor 1329. 1329 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati kiramil barati. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Yang rangkap kedua ni yang penting. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tu fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Okey. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia tersangkut-sangkut dan dia mengalami kesukaran membaca Al-Quran, baginya bukan dosa, baginya pahala. Bukan satu pahala tetapi dua pahala. Kenapa? Sebab dia baca Quran dan dia tetap berusaha untuk baca meskipun mengalami kesukaran, meskipun tersangkut-sangkut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita baca Al-Quran, berlatih Al-Quran. Jangan takut kepada orang yang cuba menakut-nakutkan kita. Jangan baca Quran kalau tak tahu tajwid, nanti dosa banyak. Kita ikut hadis Nabi ya. Sebab nak pandai baca mesti kena berlatih. Tapi dalam rangka berlatih mesti ada silap, mesti ada tersangkut-sangkut, mesti ada kesukaran. Itu bukanlah dosa tetapi mendapat pahala, bahkan mendapat dua pahala ya. Baik, tentang membaca Al-Quran ini, yang pertama ialah orang yang takut. Yang kedua ialah orang yang belajar tajwid bagus, tapi mereka belajar tajwid, belajar makhraj apa semua tu sampai nak mencapai perfection. Berlebih-lebihan sampai mereka ini tidak mahu belajar ilmu-ilmu lain, tidak mahu baca terjemahan Al-Quran, tidak mahu mentadabbur Al-Quran, tidak mahu belajar topik lain tentang akidah ke, tentang fiqah ke, tentang akhlak ke. Bila ditanya kenapa? Nantilah tajwid dulu. Nantilah aku yang tajwid belum lagi. Kau dah 5 tahun belajar tajwid. Nantilah tak habis lagi. So, ini kita kata hulu, berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri untuk membaca dengan tajwid itu. Tajwid itu penting, tapi jangan sampai ia menjadikan kita begitu sentrik, begitu taksub pada membacanya, begitu hulu untuk membacanya sampai mengabaikan yang lainnya. Padahal tadabbur Al-Quran itu sendiri satu tuntutan. Membaca dengan tajwid memang tuntutan, tapi mentadabbur Al-Quran juga merupakan tuntutan kepada kita umat Islam ya. Tentang tadabbur ini, mari kita semak surah Shad, surah nombor 38 ayat nombor 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Kitab yang diturunkan kepada engkau yang penuh keberkatan agar engkau mentadabbur ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal fikiran mengambil peringatan, mengambil iktibar daripadanya. So macam mana nak tadabbur, macam mana nak ambil iktibar, kita kena, kalau kita faham bahasa Arab, bagus. Tapi kalau tidak, kita boleh baca terjemahan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut baca terjemahan Al-Quran. Jangan takut baca terjemahan Al-Quran sendiri-sendiri. Jangan takut tadabbur Al-Quran sendiri-sendiri. Hanya di Malaysia, kita ni ditakut-takutkan. Kalau baca Quran sendiri-sendiri, nanti sesat. Kalau tadabbur Al-Quran sendiri-sendiri, nanti sesat. Padahal di dunia, seluruh dunia ini, begitu banyak orang yang masuk Islam, begitu banyak orang yang memeluk Islam, begitu banyak orang yang mendapat hidayah kerana membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa ibunda mereka. Baik Inggeris, baik Mandarin, baik Spanish dan sebagainya. Hanya di Malaysia, tadi ditakut-takutkan untuk baca, nanti dapat dosa sebab tajwid ni. Ni nak baca terjemahan pun tak boleh, nanti sesat. Kat Malaysia je sesat. Di Australia, di New Zealand, di Amerika, di Kanada, orang baca yang English tu saja. Bahkan kadang yang English tanpa ada yang Arab sebelah pun. Dia orang masuk Islam. Yang baca Spanish, yang di Brazil, yang di Argentina, yang apa semua tu, masuk Islam. Kita ni saja. Itulah tadi ditakut-takutkan untuk tajwid. Sekarang ditakut-takutkan untuk mentadabbur Al-Quran. Ayuh kita tadabbur. Jika kita tadabbur dengan niat untuk mempelajari kitab Allah, untuk menjadi seorang Muslim yang baik, Allah yang akan membimbing kita. Allah yang akan guide us kepada to the right path, to His way. Ya, okay. Jangan takut-takut. Baik.
Kita telah baca tentang keutamaan baca Quran, keutamaan berlatih, jangan takut ia bukan dosa, tentang tadabbur. Satu perkara lain saya nak tekankan ialah tentang memperindahkan membaca Al-Quran. Ya, dan ini dengan tajwidnya, dengan alunannya, ia memang penting. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, nombor 1257. 1257, Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari kalangan kami orang-orang yang tidak memperindahkan membaca Al-Quran. Jadi memperindahkan baca Al-Quran ini betul, tapi saya nak tekankan dua perkara. Dua perkara ya. Pertama, tentang taranum. Taranum ini melagukan Al-Quran, tapi sampai ke tahap macam artis yang menyanyi. Dia punya vokalnya, ada ayat yang diulang-ulang macam chorus, yang dibuatkannya menjadi satu persembahan, yang sebelum persembahan itu dia buat rehearsal, dan dia memberat-beratkan diri untuk melagukan Al-Quran itu, sebagaimana artis, sebagaimana penyanyi juga, mereka rehearsal untuk vokal yang membaca Quran tu kan. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada menerangkan bahawa generasi salaf mereka juga memberi perhatian kepada memperindahkan membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak suka, mereka menjauhi berlebih-lebihan dalam membaca itu, dalam melagukannya yang akhirnya menjadi seperti penyanyi. Ya, sampai-sampai kalau kita dengar nasyid orang perempuan Arab nyanyi dengan perempuan Arab yang baca taranum tu macam kalau kita tak kenal dia baca Al-Quran kan macam sama. Padahal dia tengah baca Quran. Jadi dalam hal ini berhati-hati tentang amalan taranum itu. Saya tak kata semuanya salah. Sebab sebahagian orang dia memperindahkan bacaan Quran berdasarkan hukum tajwid, berdasarkan makhrajnya dan dipanggil itu taranum. Padahal itu tidak. Itu memang baca Al-Quran yang sepatutnya kita sebut sebagai tilawah. Yang taranum itu yang sebab saya pernah dengar. So saya pun macam lain macam betul ni, macam artis, macam penyanyi perempuan. Dah lah perempuan waktu dan dipersembahkan kepada khalayak ramai. Ini macam di konsert. Okey, jadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat perbezaan antara membaca Al-Quran untuk berhujah ketika khutbah, ketika kuliah, ketika ceramah dan membaca Al-Quran untuk tilawah, sendiri-sendiri baca di rumah atau ketika membacanya untuk solat, dalam solat yang jahar. Okey, Rasulullah SAW biasa membaca Al-Quran. Biasa membaca Al-Quran ketika beliau memberi majlis ilmu, tazkirah kepada para sahabat. Tetapi apabila beliau membaca Al-Quran dalam solat, sahabat pun memuji bahawa ia sangat cantik, sangat indah. Padahal bila baginda membacakannya untuk majlis ilmu ke, untuk tazkirah ke, sambil baca hadis, kemudian beliau pun membacakan ayat Quran yang ada kaitan dengan hadis itu, tidak pula baginda memperindahkan bacaannya ya. Sebagai contoh, kita rujuk kepada sekejap ya. Sahih Bukhari hadis nombor 6991. Sahih Al-Bukhari hadis nombor 991. Okey, seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menerangkan bahawa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'i wat-tini waz-zaituni fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Okey, aku mendengar Nabi SAW membaca dalam solat isyaknya surah Wat-Tini Waz-Zaitun ni, dan tidaklah aku mendengar seorang pun yang lebih cantik, lebih indah suaranya atau bacaannya berbanding baginda. Jadi baginda bila tilawah dalam solat itu begitu indah bacaan sampai sahabat so significant, begitu indah sampai sahabat pun nak komen. Memang best. Tapi bila baginda baca dalam majlis-majlis ilmu, tak ada pula sahabat nak kata terbaik. Sebab apa? Sebab baginda baca biasa-biasa saja ya. Dan ini saya sendiri dapat tahu dulu secara tak sengaja. Sebab bila dulu Malaysia Airlines membuat penerbangan ke destinasi Timur Tengah, Dubai, Jeddah, Mesir, Kairo. Okey. Jadi saya menghadiri ketika itu, saya menghadiri solat Jumaat katakan. Ketika khutbah, khatib berkhutbah dan dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran memang tak ada tajwidnya. Yang kita pun dengar, Pak Arab ni baca Al-Quran kan. Tapi khatib yang sama tu kemudian jadi imam.
Dia baca balik ayat yang sama dengan penuh keindahan. Tadi dia baca tak kisah lantung 2 harkat ke 4 harkat, 6 harkat ke dengung ke apa ke tak ada. Baca macam dia sebut. Macam mana dia baca hadis, macam mana dia baca teks khutbah, macam mana dia baca perkataan ulama, macam tu jugalah dia baca Al-Quran. Tapi bila dia baca Quran sebagai imam, yang ni dia tilawah, dia baca dengan penuh keindahan. Sampai saya pun tertanya-tanya. Ya, kadang-kadang saya hadir juga kuliah maghrib ke apa ke di sebahagian tempat. Mereka bukan selalu ada, kadang-kadang ada. So penceramahnya pun juga baca ayat Quran macam tu je. Kita pun macam, apa ni, tak pandai tajwid ke? Padahal sendiri pun tak pandai juga. Tapi kemudian imam, yang penceramah yang sama tu, tokoh yang sama tu, menjadi imam solat Isyak, dia baca balik surah yang sama, ayat yang sama, tapi dengan penuh keindahan. Lalu saya tertanya-tanya, kemudian baru saya dapat tahu bahawa dibezakan membaca Al-Quran untuk berhujah atau membaca Al-Quran untuk tilawah. Untuk berhujah baca saja. Baca saja asalkan dapat berhujah dengan tu. Tapi untuk tilawah itulah yang diperindahkan bacaan. Ya. Cuba kalau tuan-tuan yang puan-puan yang biasa tengok ya, YouTube para penceramah dalam bahasa Arab, cuba tengok dia orang baca Al-Quran. Cuba tengok tokoh yang besar-besar baca Al-Quran macam mana. Kan, takkan dia orang tak tahu tajwid. Kalau, ataupun tak apalah, cuba tengok Dr. Zakir Naik baca Quran. Kan, apa dia tak tahu tajwid ke? Kan? Tapi dia sedang berhujah dengan Al-Quran itu. Dia sedang berhujah. Okey, jadi ada beza di situ. Kenapa saya nak tekankan ni? Sebab dalam video-video saya, ada yang memberi komen, alah pilot ni, kapten ni, baca Quran pun tak kerti, nak bincang sunnah bida'ah konon. Baca Quran pun tak kerti, nak ulas ustaz lain konon. Jadi, di dalam komen tu pun saya pun jawablah. Saya baca Quran bukan untuk tilawah, tetapi untuk berhujah. Kadang-kadang saya kacau juga, saya ni bukan masuk pertandingan musabaqah Al-Quran. Okay, sebab ada beza di situ ya. Baca Al-Quran untuk berhujah atau baca Quran untuk tilawah. Untuk tilawah memang kita perindahkan bacaan sekadar mana yang mampu. Jangan berlebih-lebihan, jangan bertaranum. Tetapi untuk berhujah, baca terus akan kita dapat sampaikannya sebagai hujah, sebagai dalil dalam topik yang sedang kita sampaikan itu ya. Jadi ini perkara yang perlu kita bezakan. InsyaAllah nanti di bahagian description video ini saya akan bagi satu link, satu forum di mana ada perbincangan tentang topik ini ya. Membaca Al-Quran ketika majlis ilmu, ketika khutbah, ketika tilawah. Bahkan ada yang berkata ia satu bid'ah untuk memperindahkan bacaan Al-Quran ketika khutbah semua ni. Sebab Rasulullah SAW tidak diriwayatkan melakukan sedemikian itu. Dia ada perbincangan di situ. Baik. Jadi inilah beberapa perkara yang saya ingin kongsikan. 2 fasa saya belajar membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan tadabbur Al-Quran. Ayuh ya. Sekarang ni tak ada sebab lah kita nak tinggalkan Al-Quran. Tak ada sebab lah. Dulu, Al-Quran kat rumah. Dulu Al-Quran tinggi sangat. Simpan tempat tinggi kan, penuh tak cicak. Sekarang ada bersama dengan kita. Motivasi memperindahkan membaca Al-Quran, tapi jangan sampai taranum yang macam artis menyanyi. Okay? Membaca dengan tajwid itu pun penting, tapi jangan sampai asyik duk fokus dengan tajwid itu saja. Nak mendapatkan perfection sampai diabaikan pula pembelajaran dalam topik-topik yang lain. Dan jangan pula kita takut-takut dengan sebahagian agamawan yang menakut-nakutkan kita daripada membaca Quran. Kononnya tajwid salah nanti dapat dosa. Kononnya kalau baca terjemahan sendiri-sendiri nanti sesat. Okay? Kita belajar, kita baca Quran sangkut-sangkut, susah-susah. Dapat 2 pahala sebenarnya ya. Baik, moga-moga bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Ayuh kita bersama Al-Quran selalu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.